Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini Allah Taala mengizinkan kita untuk bertemu. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan ridha-Nya, juga keampunannya buat kita semua, insya-Allah. Pada malam ini ingin saya berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian sebuah perkara yang bakal kita lalui, pengalaman yang pasti akan ditempuhi oleh setiap manusia, iaitulah alam akhirat. Namun apa yang kita nak bicarakan pada malam ini khusus tentang panasnya api neraka. Dan apa yang kita bicarakan pada malam ini untuk mengingatkan diri dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, betapa pedihnya siksa neraka ini. Mudah-mudahan akan terbit rasa takut dalam hati kita untuk kita menderhakai Allah, takut buat sesuatu yang dimurkai oleh Allah, dan mendorong kita untuk bertaubat kepada Dia. Di dalam surah Al-Hajj ayat 19 hingga 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. Allah Subhanahu wa taala menyebut, maka orang kafir akan dijadikan bagi mereka pakaian daripada api neraka. Baju dia ni daripada api neraka. Bukan takat tu saja, disiramkan air mendidih yang sangat panas di atas kepala mereka. Sudahlah baju tu telah membinasakan mereka, disiram pula air yang mendidih panas daripada arah kepala mereka. Dan kerana air itu, hancur luluhlah segala apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka. Maknanya luaran hancur, dalaman turut hancur. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Mu'minun ayat 103 sampai 104, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. Kata Allah, dan sesiapa yang ringan timbangan amal baik dia, timbang di atas mizan, tengok-tengok ringan, terangkat kerana ringannya pahala dia, sikit sangat pahala dia, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Api neraka itu membakar muka mereka, dan tinggallah mereka di situ dengan muka yang hodoh dan cacat, kata Allah. Duduk dalam neraka ni tak ada siapa yang handsome pun. Walaupun atas dunia dialah orang paling handsome sekali, tapi bila dia sudah menjadi ahli neraka,
muka dia tak pernah lagi handsome, melainkan hodoh dan cacat sepanjang masa. Kalau kita tahu keindahan syurga itu terlalu tinggi untuk dicapai oleh akal manusia, maka begitu juga kepedihan azab neraka juga tidak dapat terjangkau oleh akal manusia. Imaginelah macam mana sekalipun kita tak mampu nak sampai kepada tahap yang sebenar, hakikat yang sebetulnya tentang azab neraka itu. Macam mana dikatakan begitu? Sebab neraka ini adalah satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala menuangkan segala kemurkaan dan laknat yang belum pernah Allah tunjukkan sebelum daripada ni. Kalau kita baca sejarah-sejarah dulu, bagaimana Allah membinasakan kaum-kaum yang derhaka kepada nabi mereka, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh dan lain-lain. Itu belum lagi mencapai kemurkaan Allah yang paling maksima, belum lagi. Tetapi mereka telah hancur. Tempat mereka pun ada yang sudah lenyap, tak dapat dikesan. Sebahagiannya Allah tinggalkan dapat dikesan untuk pengajaran. Tetapi yang kata neraka ni, Allah Subhanahu wa taala berada pada tahap kemurkaan yang teramat sangat ketika itu. Maka dengan kemurkaan Allah itulah Allah mengazab orang-orang yang derhaka kepada dia di dalam neraka. Dan siapa yang masuk di dalam dia tidak lain melainkan hidup dia dalam keadaan sengsara, dalam keadaan hina, sampailah satu ketika dia mungkin dikeluarkan atau dia akan kekal di dalamnya selamanya. Walau kita mungkin pernahlah, contohnya aksiden motor jatuh, patah tulang, luka merata-rata, tapi tidak sepedih itu yang nak dikatakan neraka. Terlalu kecil kalau kita nak diletakkan, nak dibandingkan kesusahan ataupun kepedihan yang dirasakan di atas dunia ni, nak banding dengan neraka, tak boleh nak banding, kerana terlalu kecil sangat kesengsaraan atas dunia ni yang Allah bagi rasa kepada manusia. Terlalu kecil. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 25 sampai 26, maksud firman Allah itu, pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya, dan tiada seorang pun yang mengikat seperti ikatan dia. Tuan-tuan mungkin boleh baca daripada sejarah orang-orang terdahulu menyiksa musuh-musuh mereka. Tuan-tuan pergi muzium, tengok ada tempat-tempat siksaan. Kita tengok ngeri dengan ada paku atas kerusi, benda tajam atas kerusi. Kita duk imagine, oi dulu cara siksaan dia kena duduk atas tu. Kita duk bayang macam kita kata pisau yang daripada atas yang nak memenggal leher musuh ataupun orang yang bersalah zaman dululah. Macam tu punya siksaan duk ada. Kita dah ngeri dah. Kita tengok pula alat-alat siksaan tersebut, jadi takut kita. Apa ni? Teruk sangat siksaan macam ni. Seteruk mana pun kita tengok siksaan atas dunia, tak boleh nak banding sikit pun dengan teruk lagi siksaan yang ada di dalam neraka. Kerana siksaan dalam neraka ni, dia bukan kena kepada jasad semata-mata,
tetapi juga dia juga psycho kepada otak, psycho kepada jiwa orang yang kena siksaan tu. Sehingga kan satu saat saja kalau seseorang itu masuk dalam neraka, dia boleh lupakan seluruh kenikmatan dia atas dunia ni yang dia rasakan seumur hidup. Hari ni masing-masing duk rasa kenikmatan, seronok, ada kereta besar, ada rumah besar, kita bahagia dengan family kita, macam-macam seronok lah. Tapi yang kata neraka ni, satu saat saja dicelup dalam neraka, ditanya dia, hang pernah rasa tak kebahagiaan selama ni? Dia kata, aku tak pernah rasa langsung kebahagiaan selama-lama ni. Dia lupa habis. Kerana apa? Kerana teramat teruk sangat sesaat di dalam neraka. Dia tak boleh nak fikir dah dia pernah bahagia dulu, tak boleh dah, hilang dah semua tu. Di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah fayusbaghu fin nari sabghah thumma yuqal ya ibnu adam hal ra'aita khaira qat hal marra bika na'imun qat fayaqul la wallahi ya rab. Pada hari kiamat nanti, dia panggil satu orang penduduk dunia yang paling bahagia sekali atas dunia. Ni bukan cerita kita ni, cerita kita ada bahagia ada duka. Ni hak panggil sependuduk dunia hak paling bahagia atas dunia dia dulu. Lalu dicelupkan ke dalam neraka beberapa saat saja, lalu dikeluarkan. Ditanya kepada dia, wahai fulan, pernah tak kamu rasa kenikmatan walaupun sikit? Pernah tak rasa sebelum ni? Dia kata, wallahi tak pernah ya Allah. Tak teringat dia lah, langsung hilang dah kebahagiaan dia, kerana teramat siksanya beberapa saat di dalam neraka. Dan api yang digunakan untuk membakar musuh-musuh Allah di dalam neraka, untuk membakar orang yang derhaka kepada Allah di dalam neraka, bukan macam api yang kita tengok atas dunia ni. Panas api neraka tu melebihi dengan kepanasan api dunia ini berpuluh-puluh kali ganda. Kita tak tahan dah dengan api dunia, tuan-tuan. Bagi kat kita bara api, bukan api lah, bagi bara api suruh kita genggam. Dia kata jangan buat pasal. Melecok tengah aku tak boleh nak buat kerja apa. Jangankan kata api tu tengah panas dekat luar tu, waktu tengah hari, kita saja pergi berjalan tak pakai selipar atas tar tu, kita pergi 2-3 langkah patah balik, kata ni pergi 10 langkah melecok kaki aku, time-time musim panas lalu ni pun tak tahan lah. Kita pergi order teh panas ke, kopi panas ke, mai-mai tengok berasap, kita pun tak berani nak pergi minum. Kita tunggu sejuk dulu Ustaz. Kepanasan atas dunia ni pun kita tak sanggup nak hadap. Kita tak boleh sembang kata, alah sat je masuk dalam neraka. Jangan sembang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum juz'um min sab'ina juz'an min nari jahannam. Qila ya Rasulullah, in kanat laka fiyah, qal fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Apa kata Nabi? Sesungguhnya api yang kita saksikan atas dunia ni, itu satu daripada 70 bahagian daripada api neraka Jahannam. Api dapur kita kecil je, tengok api yang paling besar.
Tengok kepanasan hak besar-besar. Kepanasan matahari contohnya. Siapa berani pergi duduk dekat dengan matahari tu? Kentung lah. Kalau kita tengok insiden-insiden kebakaran, minta maaf kalau ada mungkin hari ini pernah dulu dia mengalami rumah dia ke, ataupun ada individu yang dia sayang tu meninggal dalam kebakaran. Kita tengoklah kejadian kebakaran pun, Allah, runtun hati kita ni, kesiannya dengan rumah dia terbakar. Dengan kalau ada budak pula dalam tu, ada anak pula dalam tu, tak dan lari keluar, terbakar sekali dalam. Allah kata, sedih tak kira, kesian tak kira kita. Tapi cuba bayangkan 70 kali ganda kepanasan api dunia itu kena pada manusia. Kalau kesan satu daripada 70 kepanasan itu pun menyebabkan manusia dah rentung teruk dah, apatah lagi bila kena 70 kali ganda daripada kepanasan api dunia ni. Para sahabat kata, wahai Rasulullah, api dunia pun dah cukup dah panas yang teramat sangat dah. Tak ada siapa duk pergi buat main dengan api dunia ni, melainkan duk sembok api dekat tepi pantai tu lah, dia pusing-pusing api. Tapi itu pun bukan dia yang terbakar, itu skill tak mau bagi bakar kan. Tak ada siapa duk pergi main masuk dalam api, duk bagi seronok, duk rehat dalam tu, tak ada siapa duk pergi buat kerja lagu tu. Maka bila Nabi kata macam tu, bila sahabat kata macam tu, Nabi SAW kata sekali lagi, api neraka itu melebihinya dengan 69 kali ganda. Hampa gandalah kepanasan tu 2, 3, 4 sampai 69 kali ganda kepanasan dia. Itulah kepanasan neraka Jahannam. Yang kita nak imagine macam mana, kita tak mampu nak imagine. Walau Nabi sebut, tapi nak rasa hakikat dia macam mana, kita tak tahu. Namun ada hadis juga yang menyebutkan orang yang terakhir keluar daripada neraka tu jauh dah daripada neraka, dah jauh. Bila dia tengok saja api neraka, dia palingkan muka dia kepada api neraka, bahang api neraka tu macam menampar-nampar muka dia. Bahang dia tu saja pedih dah, duk terkena sakit ni, bahang dia saja tu sakit. Sehingga kan dia minta, ya Allah, aku nak minta satu benda kepada engkau. Allah tanya kepada dia, wahai fulan, ni orang yang tak akhir keluar pada neraka ni, apa yang kamu nak minta kepada aku? Ya Allah, aku nak minta satu je. Allah tanya dia, betulkah nak minta satu je? Hang tak mau minta selain daripada tu? Betul ya Allah, aku nak minta satu ni dia. Okey, apa dia? Palingkan muka aku daripada melihat neraka. Aku tak mau tengok neraka dah ya Allah. Kerana dia kata, kerana bahang dia saja seolah-olah menampar-nampar muka aku, sakit. Itu dah keluar pada neraka tu, duduk jauh dah, terasa sakit lagi. Allahu Akbar. Dan hadis tu panjanglah sehingga dia masuk di dalam syurga. Cuma nak bagi tahu kepanasan api neraka, walaupun duduk di luar, walaupun hanya rasa bahang dia, tersiksa dah. Dan ketahuilah, warna dan sifat api neraka itu jauh berbeza daripada api dunia. Kerana api neraka itu dinyalakan ribuan tahun. Kita ni nyala sat-sat je, sat lagi padam, kan? Tapi api neraka ni bila dinyalakan tak dipadam dah. Dan dinyalakan dia itu ribuan tahun lamanya, sehingga color dia jadi berubah-ubah. Daripada satu color pergi kepada color yang lebih menyeramkan.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Auqida 'ala an-nar alf sanatin hatta ihmarrat, thumma uqida 'alayha alf sanatin hatta abyaddat, thumma uqida 'alayha alf sanatin hatta aswaddat, fahiya sauda'u muzlimah." Api neraka tu dinyalakan, dipanaskan 1000 tahun, sehingga warna dia, color dia jadi merah yang teramat sangat. Ahmarrat, ahmar merah, ahmarrat terlampau merah color dia. Kemudian dinyalakan 1000 tahun berikutnya lagi, dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga warnanya putih yang teramat sangat. Sampai tukar color macam tu, hilang dah color merah tu, dia pergi color putih yang lebih panas lagi daripada color merah tadi. Dan dinyalakan 1000 tahun berikutnya, dipanaskan lagi sehingga warnanya hitam yang teramat sangat. Maka ia yakni api neraka itu sauda'u muzlimah, sauda hitam, muzlimah yang kita dah sebut zalim. Zalim ni apa? Gelap, hitam, gelap, gelemat. Api atas dunia ada cahaya, api akhirat tak ada cahaya. Tak ada cahaya, hitam, gelemat, muzlimatun, tak nampak apa, masuk dalam tu ni gelap dengan kepanasan yang teramat sangat. Dan hadis yang kita bacakan ini hanya menggambarkan sebahagian daripada panasnya api neraka yang nak dibandingkan dengan api dunia ni, supaya akal manusia ni boleh dapat tangkap bila dia bermain dengan api dunia. Kita ni atas dunia daripada dulu sampai lah ni, walaupun ada elektrik, tapi kita ni masih memerlukan api. Cantiknya Allah bagi kita ni duk main dengan api lagi, iaitu apa? Memasak misalnya. Siapa yang duk pergi dapur, dia duk rasa macam mana api tu keluar. Kalau dia lambat angkat ikan tu boleh jadi hangit. Yang cantiknya pula apa lagi, pengalaman saya lah, terlupa tutup api, terbakar satu dapur. La haula wala quwata illa billah. Hatu pun kelam kelibut dah kita, takut dah. Ui, jangan buat pasal dengan api ni. Tapi bila setiap kali kita gunakan api tu, ia memberikan gambaran kepada kita, oh, api dunia pun sampai macam ni dia boleh buat kita. Macam mana kita nak menghadap dengan api akhirat ni? Confirm tak boleh punya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada azab neraka ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ni lalai. Banyak masa kita lupa kepada azab neraka. Sedangkan azab neraka tu sentiasa menunggu, dah standby dah tunggu manusia. Jadi begitulah Allah mengingatkan kita, dengan kita ini bergantung kepada api bila kita nak hidup. Susah kita tak ada api. Jadi Allah sebut apa? Di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 71 sampai 73. Afara'aitumun narallati turun أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Tidakkah engkau melihat api yang kamu nyalakan? Allah suruh tengok. Kita duk bagi nyala api. Kalau kita pergi camping, kita duk buat unggun api. Kalau kita duk pergi dapur, kita duk masak.
Kalau kita duk pergi kedai, kita tengok chef duk masak char kway teow, api naik ke atas, memberi satu peringatan kepada kita. Allah kata apa? Tidakkah engkau melihat api yang kamu nyalakan? Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan kegunaan bagi manusia. Selain untuk kegunaan manusia, api itu Allah kata apa? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan, untuk peringatan kita. Maka ambil beringat kita tentang api yang kita duk tengok tu. Lalu kita sebut la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan melainkan dengan bantuan daripada Allah. Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, dia kata satu ungkapan yang cukup indah. Dia kata Allah menggantungkan sebab-sebab kehidupan dengan api. Saja Allah ni bagi kita ni bergantung dengan api untuk buat apa-apa dalam kehidupan kita, agar mereka selalu melihat api itu lalu mengingati ancaman Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ni sentiasa duk tengoklah api yang ada atas dunia dan kita ingat kepada ancaman azab neraka tu. Sebab itu kita bayangkan suhu panas api neraka dengan membandingkan dengan api yang paling panas atas dunia ni. Cuaca hari ni panas terik, jarang-jarang sekali hujan. Tapi bila mai panas dia tu, Masya Allah, orang boleh migrain dengan panas yang ada hari ni. Tapi itu tak sampai lagi kita kepada permukaan matahari. Kita atas dunia ni pun tak tahan dah. Bahang matahari tu, kita tu migrain terus. Kita tak tahan duduk lama-lama dekat luar. Permukaan matahari contoh ajalah, suhu dia berapa agak-agak? Suhu permukaan matahari itu, suhu mendidih kita tahu 100 darjah Celsius. Suhu hak kita duk tak tahan sekarang ni mungkin dalam 35 ke 40 darjah Celsius. Duk bahang mai ni, kita tak tahan. Kalau kita nak banding dengan suhu kepanasan permukaan matahari, dia sebanyak 6,000 darjah Celsius permukaan sahaja, tak masuk dalam lagi. 6,000 darjah Celsius. Confirm rentung kita, confirm lah. Masuk ke dalam, di pusat, di tengah-tengah matahari itu, teori mengatakan suhu dia adalah 15 juta darjah Celsius. Setiap batu dan logam apapun, bukan kata manusia, pi hantar batu paling keras, pi hantar besi paling keras pun akan lebur seleburnya. Tapi api neraka tu yang kita baca hadis 70 kali ganda lebih daripada itu. Bayangkan kesakitan yang tidak dah terkira yang akan dirasakan oleh orang-orang yang masuk di dalam dia. Setiap kali hangus, setiap kali hancur, setiap kali melecur kulit mereka, Allah gantikan dengan kulit yang baru, dengan tubuh yang baru, yang mereka itu akan berulang-ulang terazab di dalam neraka terus menerus.
sehinggalah sampai masanya mereka dikeluarkan ataupun duduk di dalamnya selama-lamanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setiap orang daripada ahli neraka menerima azab ini sesuai dengan amalan dia atas dunia, sesuai dengan perbuatan kejahatan dia atas dunia ni. Orang yang paling berani menentang hukum Allah di dunia akan menerima azab yang paling berat di akhirat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'baihi wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhuhu an-naru ila tarqwatihi. Nabi SAW bagi tahu sebahagian daripada ahli neraka itu mereka terbakar sampailah ke buku lali saja. Sebahagian daripada ahli neraka mereka terbakar sampai di lutut mereka. Sebahagian ahli neraka itu mereka dibakar sampai pinggang mereka, dan sebahagian ahli neraka itu sampai ke leher mereka. Dan antara seluruh ahli neraka, iblis yang paling berat siksaan dia. Ini kerana iblis adalah makhluk yang pertama sekali menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblislah yang meletakkan garis panduan SOP kemaksiatan kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan bersama-sama dengan iblis, semua pemimpin yang menganjurkan kezaliman dan kerosakan di atas muka bumi ini, mereka akan diiring ke neraka bersama-sama dengan pengikut mereka. Allah nanti akan berfirman kepada Fir'aun, Allah akan berfirman tentang Fir'aun. Allah berfirman tentang Fir'aun. Kata Allah di dalam surah Hud ayat 98, ia akan berjalan di depan kaumnya pada hari kiamat, lalu memasukkan mereka di dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi. Juga kata Nabi SAW yang nak bagi tahu apa, kita akan mengikut orang yang kita ikut atas dunia ni. Kalau dia tu ahli neraka, bawa kesesatan kepada kita, kita pun nanti di akhirat akan ikut dia terjun sekali dalam neraka. Sebab itu Nabi juga kata, ra'aitu Amr bin Amir al-Khuza'i yajurru qusbahu finnar wa kana awwala man sayyibas suyub. Nabi kata, aku melihat Amru bin Luhai al-Khuza'i ni sedang seret isi perut dia dalam neraka. Dia ialah orang yang pertama melakukan sayyib. Sayyib ni mempersembahkan unta kepada berhala. Dia nak masuk neraka ni tak payah unta. Kalau persembahkan seekor lalat kepada berhala pun silakan masuk neraka dah. Bagi seekor lalat je, kecil je, seekor nyamuk, pi persembahkan kepada berhala. Ni persembahan aku kepada berhala ni, neraka lah kamu. Kerana itu adalah isu akidah, isu prinsip, dan kita tak boleh mengorbankan sesuatu kepada sesuatu selain Allah. Ini nak mai korban kan? Nak sebut tentang kalau pergi korban untuk berhala, walaupun seekor nyamuk, memang dia adalah bakal ahli neraka, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh Salman Al-Farisi.
Kalau kita tengok hari ini, banyak orang mengikut tokoh-tokoh yang bukan pemimpin saja, idola manusia. Tengok siapa idola dia. Idola dia itu membawa dia ke mana? Idola dia itu menjurus kepada mana? Kalau dia minat kepada orang yang mengingati Rasul, dia suka kepada orang yang menyampaikan ilmu, dia suka kepada orang yang baca Quran, dia suka kepada orang yang mengajak kepada Allah, alhamdulillah dia akan ikut orang tu di dunia dan di akhirat. Tapi kita bimbang generasi hari ini banyak yang terikut kepada orang yang tak beriman kepada Allah. Kita bimbang apa? Bukan takat ikut atas dunia, sampai akhirat dia akan ikut terjun bersama orang-orang yang dia suka tu. Kita tak mau tuduh siapa-siapa. Benda ni, benda yang telah disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis. Kalau ikut idola-idola yang menghancurkan moral, idola-idola yang membawa karya-karya yang menyimpang daripada kebenaran, daripada ajaran Islam dan sebagainya, tak kisahlah kamu minat setara mana, tapi kerana dia membawa kehancuran, dia bawa benda yang tak bermoral, dia bawa karya-karya yang menjauhkan kita daripada Allah, menyebabkan kita terus lalai daripada ingat kepada Allah, maka dibimbangi kita nanti juga akan turut ikut dia di akhirat kelak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, orang yang celik mata hati selalu melihat api neraka setiap saat dalam hidup dia atas dunia ni. Setiap kali dia nyalakan api untuk masak, dia teringat sisaan neraka. Setiap kali dia tengok ada letusan gunung berapi, dia teringat sisaan neraka. Setiap kali dia berdepan dengan suasana dan cuaca yang panas, dia akan teringat api neraka. Setiap kali dia melihat lahar ataupun dia pergi ke tempat-tempat wisata gunung berapi, dia akan ingat kepada api neraka. Jadi bila dia sentiasa teringat kepada azab Allah yang satu ni, hati dia akan serta-merta penuh dengan ketakutan. Mata dia saja menyaksikan api dunia, tapi hati dia melihat api akhirat. Mata melihat kepanasan, merasai kepanasan atas dunia, tetapi hatinya merasai kepanasan yang terlebih lagi di akhirat. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan daripada Sa'ad bin Akhram, suatu hari aku jalan bersama Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud ni Abdullah Ibn Mas'ud, sahabat Nabi. Bila kami lalu di depan kedai tukang besi, kami dua jalan lalu depan tukang besi. Tukang besi kita tahulah, dia duk katok besi ni, duk kita kata duk canai besi ni, duk keluar api, pam, duk katok tu keluar api, katok keluar api. Lepas tu nak bagi layak, nak bagi keras bubuh dalam bara api kan, dia punya tempat tu lah. Jadi bila setiap kali kami lalu di depan kedai tukang besi, dia tengok seorang tukang besi yang sedang mengeluarkan besi daripada api. Maka Ibn Mas'ud berhenti dan menangis. Tengok tukang besi tu ya, buat keluar dia punya pedang, duk keluar benda besi dia daripada api.
Ibn Mas'ud berhenti menangis tengok keadaan itu. Kerana apa? Mata dia melihat api dunia, hati dia teringat api akhirat yang jauh lebih panas daripada itu. Al-Ahnaf bin Qais pernah masukkan jari dia ke dalam api pelita. Dia kata, rasakanlah. Dia kata kepada diri dia, wahai Ahnaf, apa yang kamu berani sangat buat dosa pada hari ini? Apa yang hang berani sangat buat dosa ni? Tangan dia duk berasa api ni, tak tahan. Apa yang hang berani sangat duk buat dosa hari ini? Duk sebut dosa dia satu. Demi Allah, kita tak tahulah, mungkin mengakulah pada diri kita sendiri, mungkin buta hatilah bagi kita kalaulah kita tidak dapat melihat tanda-tanda yang Allah berikan atas dunia ni. Api yang Allah ciptakan atas dunia ni kita tak nampak lagi. Itu peringatan daripada Allah. Sekiranya kita derhaka kepada dia, api yang jauh lebih panas telah disediakan kepada orang-orang yang derhaka. Begitu kita nak cerita tentang orang-orang yang celik mata hati dia. Namun orang yang buta mata hati, kita tak melihat, dia tidak melihat neraka itu sebelum dia meninggal dunia. Sebaliknya, matanya dibutakan oleh apa? Oleh keinginan nafsu dia. Kata Nabi SAW, neraka itu diselimuti oleh syahwat dan syurga diselimuti dengan perkara-perkara yang dibenci. Jadi kenikmatan syahwat ataupun nak kepada dunia ni menutupi neraka, seolah-olah jadi perangkap kepada kita. Orang yang ditakdirkan ataupun orang yang ditakdirkan menjadi penghuni dia tak nampak dah neraka ni. Dia tengok api dunia, dia tak rasa apa-apa dah. Mereka dibiarkan menikmati pelbagai kemaksiatan atas muka bumi ini sambil mereka tidak sedar, sedikit demi sedikit mereka sedang menghampiri ke neraka. Dan terakhir saya nak bawakan sebuah firman Allah dalam surah Al-Ma'arij ayat 42. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sehingga mereka menjumpai hari yang diancam kepada mereka. Semoga Allah membuka mata hati kita agar dapat melihat neraka di sebalik kemaksiatan dan melihat syurga di sebalik ketaatan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.